Terima kasih rakan kita Walimul dan juga Nur Intan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Selamat pagi kami ucapkan kepada bis kita yang masih bersama kami di Rampai Pagi. Dan dari daerah Temburun juga Auda, kami akan kongsikan bersama bis kita maklumat-maklumat masa dari daerah ini. Sebelum itu kita ingin kongsikan keadaan cuaca di daerah Temburun seawal pagi tadi mendung. Walaupun kita mengharapkan cuaca ini akan beransur cerah bagi melancarkan lagi apa jua kegiatan ataupun urusan yang akan bis kita lakukan pada hari ini. Dan bagi anak-anak yang di musim cuti persekolahan ini banyak sekali aktiviti-aktiviti menarik yang boleh dilakukan walaupun kita masih lagi digalakkan sentiasa berada di rumah, dan saya percaya juga para ibu bapa bijak untuk mengatur dalam mewujudkan apa jua aktiviti yang menarik bagi anak-anak agar mereka tidak merasa bosan apabila sentiasa berada di rumah ya. Apapun jua aktiviti ataupun kegiatan yang dilaksanakan, kita mengharapkan semoga ianya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jua ya. Dan juga sudah seperti kita sedia maklum pada 19 November 2021 yang lalu ya, apabila kerajaan mengumumkan fasa peralihan di mana kesemua premis-premis perniagaan dibenarkan untuk beroperasi semula mengikut SOP yang telah pun ditetapkan. Dan pada kali ini kita ingin mengongsikan di mana rakan setugas kita Siti Zawati telah pun membuat tinjauan ke beberapa lokasi mengenai perkhidmatan dine-in di daerah Temburun. Itu apa kata kita saksi bersama suasana norma baharu bagi perkhidmatan dine-in di daerah ini. Pada tahun 2019, dunia telah dikejutkan dengan kehadiran virus COVID-19 yang kini telah melanda di seluruh negara, dan keadaan ini telah memberi satu impak yang sangat besar khususnya di negara kita. Kini pada tahun 2021, kita masih lagi bertahan dalam menghadapi pandemik ini. Meskipun pandemik ini telah mengorbankan beberapa orang di negara ini, tetapi langkah-langkah bagi membendung pandemik ini telah dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkaitan, terutamanya Kementerian Kesihatan yang telah berusaha dari awal lagi memastikan negara ini bebas dari pandemik. Kerjasama dan komitmen seluruh rakyat dan penduduk di negara ini dalam mengikuti arahan-arahan dari Kementerian Kesihatan sangat diharapkan agar kita semua dapat kembali menikmati kehidupan seperti dahulu. Alhamdulillah, semakin hari jumlah mereka yang dijangkiti semakin menurun. Bahkan kita berpeluang untuk menjadikan pandemik ini kepada fasa endemik. Pelbagai kelonggaran telah pun diberikan secara berperingkat sebagai salah satu peralihan menuju endemik sejak gelombang kedua pandemik COVID-19 mula dikesan. Tinjauan kami ke beberapa permis makanan sekitar di daerah Temburun rata-rata mendapati mereka mematuhi SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Pemilik permis makanan juga memastikan para pekerja mereka untuk menyediakan makanan yang bersih dan bebas daripada pencemaran, iaitu dengan mengamalkan tata cara pengendalian makanan yang bersih selain mengamalkan penjarakan sosial. Well, we all know that what happened to Brunei was a bit terrible because of the COVID-19. So we came up with this transition. We do some adjustments like the proper doing of the SOP and managing how we control the capacity of our restaurant. So by doing it, we have the QR codes, temperature, and other SOPs that was given by our Ministry of Health. Well, the SOP of our workers, we scan the QR code. First things first, if they arrive in the
in our premise, restaurant, hotel, we ask our staffs to scan QR code to check if they're having a green and yellow code. So once they enter, we check the temperature, we make sure everything is sanitized, and we make sure all of them is physically fit to work. There's no flu or something. They're having a good condition before going into work, because we don't want to be having these virus to be spread in one premise. Para penyedia makanan juga sentiasa memakai sungkup muka setiap masa. Dari segi kesihatan diri, para penyedia makanan, tukang masak selain memakai sungkup muka, turut memakai topi, apron dan sarung tangan, juga sentiasa menyuci tangan sebelum dan selepas menyediakan makanan bagi mengelakkan sebarang jangkitan yang tidak diingini. SOP yang ditetapkan oleh pengurusan adalah berpandukan daripada arahan daripada Kementerian Kesihatan. Terutama kalau TOI memang perbezaannya sehari kadang-kadang dapat 6 atau 7 orang yang datang membeli. TOI memandang keadaan kehadiran orang juga kadang-kadang ada semeja 2 meja sehari. Orang ramai, salah satu kita perlu mengikut peraturan-peraturan yang diarahkan dari Kementerian Kesihatan dari segi apabila masuk mana-mana kedai-kedai makan berpandukan SOP yang tertentu. Inilah yang ditekankan tentang disiplin dan kawalan kendiri. Sikap bertanggungjawab perlu ada dalam setiap rakyat penduduk di negara ini dalam memastikan rantaian jangkitan ini akan berakhir. Selain itu, kita perlu sedar dan faham bahawa peraturan tanpa pematuhan tidak cukup mencegah penularan COVID-19 ini. Kerajaan melakukan pelbagai cara dan memberikan kelonggaran kita kembali kepada kehidupan normal seperti sedia kala, dan kita sama-sama bertanggungjawab menjayakan harapan ini.